Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Nur Hazimah Radik dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 21 November 2020. Kerajaan negeri memutuskan untuk menyekat kemasukan ke Sabah bagi pemegang pas lawatan jangka panjang melibatkan 23 negara berisiko tinggi terhadap COVID-19, antaranya Amerika Syarikat, Brazil, India, Indonesia, Filipina, Iraq, Itali, Rusia, Afrika Selatan dan Jerman. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah Datuk Seri Panglima Masidi Manjun menjelaskan antara golongan terlibat ialah pemas tautin tetap, PAS program Malaysia My Second Home, semua ekspatriat, PAS pengajian kategori 1, 2 dan 3, PAS lawatan ikhtisas dan PAS tanggungan, PAS suami isteri kepada warga negara, PAS pelajar serta PAS lawatan kerja sementara. Sekatan turut melibatkan warga negara asing lain yang bermas tautin atau mempunyai pas lawatan jangka panjang di negara-negara terlibat sekatan. Walau bagaimanapun, pengecualian adalah diberi kepada kategori berikut. Diplomat yang layak di bawah perintah pengecualian atau exemption order dan tanggungan. Anak kapal yang masuk bagi menjalankan aktiviti sign-on atau join ship dan sign-off. Kru dan pekerja profesional di dalam industri petroleum yang telah mempunyai PAS dan diberi kelulusan masuk oleh Kerajaan Negeri Sabah. Datuk Masidi berkata demikian dalam sidang media di Kota Kinabalu. Mengenai situasi semasa kes COVID-19 di Sabah, Datuk Masidi memaklumkan sebanyak 512 kes positif baharu direkodkan menjadikan jumlah kumulatif sebanyak 25,441 kes. 3 kes kematian dicatatkan iaitu 2 di Tawau dan 1 di Kota Kinabalu. Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB Sabah akan menambah baik beberapa kemudahan di setiap mini estet sejahtera mesej di negeri ini. Antara kemudahan ditambah baik ialah naik taraf pencapaian liputan internet yang merupakan keperluan penting ketika ini. Menurut Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim, seiring pembangunan dunia digital, langkah tersebut merupakan inisiatif paling penting dilaksana dalam menghadapi persaingan di era revolusi perindustrian. Ada isu baru di mana infrastruktur konvensional itu tidak mencukupi. Ianya perlu ditambah dengan internet coverage supaya ianya melengkapkan apa yang telah kita rancang dahulu. Pada masa kini, internet coverage itu sudah menjadi satu keperluan. Jadi mungkin kita akan tambah baik di aspek itu. Karena kalau tidak, kita akan ketinggalan. Beliau berkata demikian kepada media sempena lawatan kerja di mesej Labang Nabawan. Datuk Jahid memberitahu ketika siri lawatannya ke beberapa mesej di bahagian pendalaman mendapati capaian internet yang rendah sedikit sebanyak menyukarkan pihak pengurusan untuk mengakses sebarang maklumat selain turut mencecaskan proses pembelajaran dalam talian bagi anak-anak peserta mesej. Setakat ini terdapat 52 mesej di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar seluruh negeri. Sebuah kompleks sukan bertaraf antarabangsa akan dibangunkan di kawasan daerah kecil Sok, Keningau. Cadangan pembinaan kompleks tersebut akan dikemukakan dalam mesyuarat Kabinet akan datang dan berharap dapat diluluskan. Menteri Belia dan Sukan Sabah Datuk Elron Alfred Angin berkata sekiranya pewujudan kompleks berkenaan dapat direalisasikan, ia sudah tentu akan meningkatkan sosioekonomi penduduk sekitar selain berupaya mengangkat nama Sabah dalam arena sukan antarabangsa. Sebenarnya pada 2018 saya telah membuat kajian sebenarnya dan sudah ada perancangan. Dia sebenarnya bukan kompleks sukan biasa tapi kompleks sukan antarabangsa. Ya, maksudnya umpamanya lah kalau negara kita mengelolakan sukan komunal. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM di Keningau. Dalam pada itu, Datuk Elron memberitahu kementeriannya juga mencadangkan agar bekas atlet Sabah yang telah mengharumkan nama negara dan negeri wajar diberikan insentif kewangan sebagai menghargai sumbangan mereka dalam bidang sukan.
Sementara itu, mengulas lanjut perkembangan naik taraf Kompleks Sukan Tenom, Datuk Elron memaklumkan penangguhan tender akibat pandemik COVID-19 bagi projek berkenaan yang berjumlah 8 juta ringgit akan disambung dalam masa terdekat. Jalan pintas untuk ke Pekan Keningau dari kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Tulit perlu diwujudkan bagi memudahkan penduduk sekitar Dun Tulit mengeluarkan hasil pertanian mereka ke Pekan Keningau. Cadangan pembinaan jalan pintas sejauh 15 km itu bermula dari Kampung Menawar Keningau hingga ke Kampung Simpang 4 Sok. Bercakap kepada RTM di Keningau, Ahli Dewan Undangan Negeri Tulit, Frovia Ang berkata, pewujudan jalan berkenaan dapat memendekkan masa perjalanan ke Pekan Keningau yang sejauh 60 km dari kawasan Dun Tulit. Kos itu pun akan lebih murah. Kos penghantaran itu akan lebih jauh beza dia daripada yang jalan sekarang lah. Yang seperti mana kita kalau dari sini pergi Tulit itu makan masa yang lama. Satu itu dia kenapa kita mau perlu itu dia satu masa dia akan lebih cepat. Dalam pada itu, Frovia yang juga pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat berharap dalam Belanjawan 2021, Dun Tulit tidak ketinggalan menerima pelbagai pembangunan penting. Antaranya pembinaan menara komunikasi dan pemasangan paip air terawat kepada penduduk kampung yang merupakan keperluan mendesak penduduk di Dun tersebut. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah dan Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah akan memantapkan kerjasama dalam menyebar luas mesej anti rasuah kepada masyarakat seluruh negeri. Kerjasama itu bakal direalisasi menerusi sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa HARA Peringkat Negeri Sabah 2020 9 Disember depan. Pengarah SPRM Sabah S. Karunaniti berkata HARA akan dilaksana secara maya selaras norma baharu bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Kita nak buat berbincangan dengan pihak RTM berkaitan dengan sambutan Hari Anti Rasuah Antarabangsa yang akan berlangsung, bagaimana kita boleh bekerjasama dengan pihak RTM supaya sambutan di peringkat Sabah ni dapat dirancang dan dijalankan dengan baiklah. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas mengadakan perjumpaan dengan pengarah penyiaran Sabah Nur Ain Bakir di Kompleks Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KKMM Kota Kinabalu. Sementara itu, Nur Ain mengalu-alukan kerjasama SPRM dan menyatakan kesediaan RTM membantu promosi sambutan berkenaan. Saya kira ini adalah satu usaha murni dan saya difahamkan pihak SPRM Negeri Sabah akan memfokuskan anti rasuah ini ke bawah. Kita bersama-sama memerangi rasuah. Nur Ain berharap kerjasama itu mampu melancarkan sambutan HARA Peringkat Negeri Sabah. Lebih RM240,000 disumbangkan Global Peace Mission GPM Malaysia menerusi inisiatif Aid for the Needy COVID-19 Sabah Chapter kepada kerajaan negeri untuk membantu petugas barisan hadapan dan rakyat yang terjejas akibat pandemik COVID-19 di Sabah. Replika cek sumbangan diserahkan Ketua Pegawai Operasi GPM Malaysia Syahril Azfar Saleh kepada Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif di Wisma Muiz, Kota Kinabalu. Menurut Muhammad Syahril, dana tersebut adalah bagi membantu kerajaan negeri menyediakan 3,000 bakul makanan asas, 1,350 set pakaian perlindungan diri PPE, 1,100 pelindung muka, 20,000 pelitup separuh muka, 50,000 helai sarung tangan getah dan cecair pembasmi kuman untuk tujuan sanitasi. Ia juga digunakan untuk menyediakan 750 kit penghargaan terima kasih kepada petugas barisan hadapan dan 350 kit bantuan mahasiswa untuk pelajar Universiti Malaysia Sabah. GPM Malaysia adalah sebuah yayasan amanah yang diperbadankan di bawah Akta Pemegang Amanah 1952, bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Sejak ditubuhkan pada 2001, GPM bukan sahaja bergiat aktif menyalurkan bantuan kecemasan, malah turut menyalurkan bantuan-bantuan kecemasan lain di 20 buah negara memerlukan di seluruh dunia. Persekutuan Pengangkap Malaysia Cawangan Sabah PPMCS membuka pusat pengumpulan bantuan untuk memudahkan masyarakat prihatin yang ingin menyerahkan barangan makanan untuk diakikan kepada golongan terjejas COVID-19 di sekitar Sumbulan, Kota Kinabalu, Inanam dan Penampang. Pusat berkenaan dibuka hingga 25 Disember depan.
Ketua Pesuruhjaya Pengakap Negeri Sabah, Datuk Dr. Awang Zaini Haji Suntim berkata, pembukaan pusat pengumpulan bantuan itu merupakan kali keempat dilaksana bertujuan memasyarakatkan pengakap dalam norma baharu selain membantu masyarakat berdepan dengan krisis dan kesan COVID-19 termasuk penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB. Jelasnya bantuan makanan itu akan diagihkan kepada kira-kira 1,000 keluarga menggunakan kupon khas untuk memastikan pengagihan bantuan berjalan lancar. Kita membuat strategi di Ibu Pejabat, kita akan mengeluarkan kupon untuk mereka-mereka yang akan diagihkan barang makanan ini. Tetapi kita akan mengarahkan pegawai-pegawai kita di Ibu Pejabat dan juga daerah, kita akan hantar sendiri kalau bolehlah. Kalau ada kesanggupan, kita akan hantar sendiri ke tempat-tempat yang tertentu atau mereka sendiri yang boleh sudi datang kemari, mereka akan datang ke Ibu Pejabat menyerahkan kupon. Mengenai hala tuju PPMCS dalam melaksanakan bantuan pasca COVID-19, Datuk Dr. Awang beritahu pihak pengakap akan menyediakan pelbagai langkah, kegiatan dan program yang berupaya membantu masyarakat memulihkan semula ekonomi dan kehidupan berdasarkan norma baharu kelak. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui dalam program memasyarakatkan semula pengakap kepada seluruh rakyat negeri Sabah di Kota Kinabalu. Pasukan bola sepak Sabah kembali tampil dengan identiti skuad badak bagi menghadapi saingan Liga Malaysia musim depan. Pasukan tersebut kini menggunakan maskot badak menggantikan maskot Tambadau sebelum ini. Pertukaran maskot berkenaan disokong kira-kira 90% peminat bola sepak di negeri ini. Sabah sebelum ini pernah menggunakan maskot badak atau lebih popular dengan nama Sabah Rhinos sejak pertengahan zaman 90-an. Seterusnya menggunakan maskot helang atau Sabah Hawks bermula 2010 hingga 2014 namun kembali menggunakan Sabah Rhinos pada 2015 hingga musim lalu. Dalam sidang media di Kota Kinabalu, Ketua Pegawai Eksekutif Sabah Football Sendirian Berhad, Sabah FC Datuk Verdon Bahanda berkata, pihak pengurusan juga mengambil keputusan menarik balik larangan penggunaan gendang dan banting dalam stadium. Kita juga akan mengeluarkan satu garis panduan kepada peminat-peminat, terutama sekali klub-klub penyokong, supaya perkara itu tidak disalahgunakan dan akhirnya akan memberikan kemeriahan di dalam stadium. Dalam pada itu katanya Sabah FC juga akan memastikan jersey keramat berwarna merah pasukan bola sepak negeri ini terus menjadi pilihan dalam setiap perlawanan. Sabah FC kini dikendalikan Julius Ating yang dilantik sebagai pengurus pasukan serta jurulatih dibantu Justin Ganai selaku pengarah teknikal pasukan dan David Johnny sebagai pegawai pembangunan belia pasukan. Baiklah, sekian berita pagi Sabah. Jangan lalai, terus waspada pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Nur Haji Maradik. Salam hormat.